A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian pada kali ini. Kali ini kita akan bersama-sama insya-Allah di muka surat yang ke-317 insya-Allah. 317 iaitu kita akan bersama-sama di surah Toha ayat yang ke-77 sehingga ayat yang ke-87 insya-Allah. Ayat 77 sehingga ayat yang ke-87. Jadi seperti biasa insya-Allah minta feedback daripada yang hadir pada kali ini dari segi mutu gambar dan juga mutu video. Yang keduanya insya-Allah sama-sama kita membuka mushaf insya-Allah untuk kita mentadabbur sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Hari ini insya-Allah jadi saya akan bacakan seperti biasa, bacakan sikit daripada ayat daripada muka surat ini, memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala akan limpahkan kurnianya kepada kita semua supaya kita akan mendapat sedikit ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, dan berikan kita dapat manfaat daripada ilmu yang Allah taala berikan kepada kita. Wazidna ilma, dan tambahkanlah ilmu. Moga-moga kita akan bertambah ilmu, tambah amal insya-Allah, dan tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wa la takhsha. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita hari ini pada muka surat sebelum daripada ni, muka surat 317, kita dengar, kita telah baca sama-sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perdebatan yang berlaku di antara Nabi Musa dan juga tukang sihir Firaun, dan kemudian kekalahan tukang sihir. Jadi apabila kalah, mereka semua telah masuk Islam semuanya. Jadi kita telah baca sebelum daripada ni, sebelum daripada berlakunya, kita baca sebelum daripada berlakunya perlawanan di antara Nabi Musa dan juga tukang sihir ini, kita telah dengarkan ada disebutkan fatana za'u, iaitu mereka ni bertelingkah, mereka ini berdebat, mereka ni. Jadi ada dua pendapat situ yang saya tak sebutkan sebelum daripada ni, jadi saya ulang balik sebutkan. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa mereka ni berdebat kerana mereka ni ada mengatakan bahawa ni adalah rupa-rupa yang dah gaya-gaya tak setuju. Gaya-gaya dah rasa macam lain macam lah, kata bahawa Nabi Musa ni macam betul lah. Ada yang kata di kalangan tukang sihir itu, ada yang katakan bahawa macam Nabi Musa ni betul. Tapi ada yang dalam tafsiran lain mengatakan fatana za'u ni, ini ayat muka sebelum daripada ni, muka sebelum daripada ni, muka 316. Fatana za'u ni iaitu mereka sendiri ni berbincang bagaimana mereka nak mengalahkan Musa. Jadi ada dua pendapat lah di situ. Satu pendapat kata sama-sama mereka ni ada yang berpecah, ada yang kata tak setuju, ada yang kata macam setuju. Tapi ada pendapat lain kata bahawa mereka semua sepakat, iaitu tapi berbincang bagaimana nak kalahkan Nabi Musa dalam pertempuran ni kan, dalam perlawanan mereka, dalam sayembara lah konon-kononnya kan. Jadi insya-Allah sekarang ni mereka semua dah beriman, mereka telah dihukum oleh Firaun dengan dahsyat-dahsyatnya, dan kejahatan Firaun kita telah ceritakan sebelum daripada ni. Sekarang ni Allah Ta'ala ceritakan dengan ringkas. Sebenarnya ada banyak lagi cerita tempat-tempat lain, seperti contohnya dalam surah Asy-Syu'ara. Allah Ta'ala ceritakan dengan lebih detail sikit tentang Nabi Musa ni, dan tempat-tempat lain lah banyak kan insya-Allah. Jadi dalam surah Toha ni Allah Ta'ala cerita dengan ringkas saja, ringkasan daripada kita kata apa yang berlaku. Jadi insya-Allah kita akan baca pada hari ini muka surat ayat yang ke-77. Walaqad auhayna, dan kemudian kami telah wahyukan, kami telah wahyukan kepada Musa, kepada Nabi Musa, an asri bi'ibadi, supaya kamu berjalan dah. Asri ni maksudnya berjalan pada waktu malam. Kalau kita tengok dalam surah Isra, subhanallazi asra bi'abdihi, Tuhan yang telah memperjalankan
hambanya iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan. Tapi di dalam surah Isra sana disebutkan perkataan lailan, tapi di dalam sini dia tak sebut lailan. Dia tak sebut lailan, kita tak jumpa, kita hanya jumpa asri. Asri maknanya ialah bukan asri kalau asri itu asar dengan sad, itu maknanya demi masa. Asri ni berjalan pada waktu malam sini, tapi dia tak sebutkan lailan. Memang asri itu memang berjalan waktu malam, tapi kenapa tak sebut lailan? Di sana sebut lailan dalam surah Isra, kerana maksud di sana lailan itu maknanya satu cebis daripada malam, satu part daripada malam, maknanya bukan satu keseluruhan malam. Yang ni nak ceritanya daripada awal malam Nabi Musa telah membawa Bani Israel itu keluar beramai-ramai. Bi'ibadi itu bawa berjalan pada waktu malam hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku sini? Iaitu Bani Israel. Kenapa Bani Israel disebutkan hamba-hambaku? Nak tunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya sayang kepada Bani Israel ni. Sebab itulah dibawa keluar daripada itu dan bawa balik semula mereka ni ke Palestin. Sebab tempat asal mereka ialah di sana, iaitu dipanggil Kanaan di sana, iaitu tempat di Palestin tu, tempat asal Bani Israel. Jadi mereka ni nak dibawa balik oleh Nabi Musa tu ke sana semula. Tapi telah dikongkong oleh Firaun, telah diseksa oleh Firaun, telah diperhambakan oleh Firaun. Jadi akhirnya dibawa waktu berjalan pada waktu malam. Lepas tu tiba-tiba sampailah ke tepi Laut Merah kan. Sampai ke laut, jadi tak boleh nak berjalan pada masa tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun seru kepada Nabi Musa, beritahu kepada Nabi Musa, fadrib lahum tariqan, pukul kalau ikut maknanya pukul. Tapi ulama-ulama tafsir katakan makna di sinilah maknanya ij'al. Fadrib sinilah ij'al, sebab dalam bahasa Arab ni kadang-kadang dia kata daraba sahman, dia kata iaitu memberi saham, memberi duit, menjadikan seseorang itu dapat duit. Jadi fadrib lahum ni ialah maknanya, dikatakan maknanya memukul bagi mereka, iaitu memukul laut. Kalau dalam ayat yang lain disebut memukul laut, menjadikan untuk mereka tu laut. Tapi kita tengok di sini kan bahawa Nabi Musa ni dia tak buat sendiri, tapi atas arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kalaulah kita kata sihir ni kan, zaman sekarang macam-macam sihir kan. Jadi orang sihir ni biasanya kan dia akan gunakan dia rasa memang dia confirm lah kalau buat macam ni, kalau nak macam ni dia buat macam ni. Nabi Musa tak tahu kan, tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kepada Nabi Musa, barulah dia buat. Jadi Allah Ta'ala kata sini fadrib, wahai Musa, maknanya pukullah lahum, untuk mereka, pukul laut tu dengan tongkat tu untuk mereka, tariqan fil bahri, jalan di laut. Mana akhirnya terbelah laut tu. Kita bayangkanlah laut tu dengan jarak yang panjang, dia kata 40 km, maknanya kalau ikutnya kan jarak tu jauh kan, terbelah laut tu. Ni kata pendapat ulama lah kan, setengah pendapat dia tak sebut sini 40 km tu. Jadi mana dia jarak terbelah laut tu dengan tingginya laut kan. Kemudian tu kan ia basah, dia tu kering. Bukan maknanya kalau ikut kita bayangkan kalau laut maknanya kalau basah lah kan maknanya kan dah air baru dah ni, mestilah tempat tu berselupnya laut kan, maknanya dengan bekas air kan, air. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, dikatakan dalam setengah tafsir, dia kata Allah Taala kirimkan angin yang bertiup dan menyebabkan semua tempat tu jadi kering, boleh lalui dengan mudah kan, macam lalu atas pasir, atas darat ni kan padahal dia baru lepas daripada air je. Itu tu yabasan. Jadi kemudian la takhaf, Allah SWT berkata kepada, takutlah kan tengok laut tepi ni berapa, kita bayangkan berapa meter sebelah sini, berapa meter sebelah ni kan tinggi kan, dan dikatakan pada masa tu ada 12 laluan. Macam mana tu wallahu a'lam bisawab. Sebab apa? Mengikut setiap satu grup tu dia ada 12 grup kan, 12 asbat dipanggil bahasa Bani Israel ni, 12 keturunan dia, 12 inilah kabilah lah kata kan. Jadi setiap kabilah tu ada satu laluan dia. Jadi terbelah macam tu. Kemudian la takhafu darakan, jangan takut wahai Musa. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, jangan takut kamu ni ditangkap. Darakan tu dicapai maknanya ditangkap oleh mana? Oleh Firaun. Sebab pada masa tu apabila mereka lari kan, bangun tu pagi, mereka lari pada waktu malam. Mereka ni ramai, dikatakan sampai ada setengah riwayat kan 70,000. Bayangkan 70,000 orang, wallahu a'lam bisawab lah kan. Tapi apabila bangun pada waktu pagi, Bani Israel orang Kibti ni, orang Mesir tengok mana semua dah tak ada dah. Tunggu datang kerja tak ada, sungguh datang ke ladang tak ada, semua tak ada dah kan. Jadi mereka tahu rupanya dah lari, jadi mereka kejar. Jadi bayangkan dengan ramai nak berjalan bukan mudah kan. Jadi ada setengah tu bawa kambingnya, bawa macam-macam, bawa binatang kan masing-masing kan, lari. Jadi mereka ni sepatutnya, jadi mereka dikejar oleh Firaun. Jadi mereka dah nampak dah Firaun tu belakang tu yang kejar tu. Jadi sebab itulah mereka tu katakan, apa ni Musa ada yang setengah-setengah tu kan. Mereka tak yakin sangat setengah tu dengan Nabi Musa ni, Bani Israel ni. Jadi sebab tu mereka kadang-kadang, kau ni penipu lah apa. Jadi Nabi Musa kata dalam ayat yang lain, dia katakan tak,
inna ma'aya rabbi sayahdin, aku ada Tuhan kan. Tengok kan, dia tak percaya sangat kan Bani Israel ni, tapi Nabi Musa yakin Allah Ta'ala tak akan tunjukkan bagaimana jalan dia kan nak selepaskan ni, walaupun sedang dikejar oleh Firaun di belakang tu. Jadi sebut sini kan, la taksha, jangan kamu takut. Takut apa? Takut tu, takut di situ maksudnya ialah takut ni lah, takut mati lemas, takut air tu jatuh balik. Kemudian darakan ni ditangkap, jangan kamu takut ditangkap, dan jangan kamu takut lemas dalam laut tu kan. Kemudian fa'atba'ahum Firaun, mereka diikuti oleh Firaun. Firaun ikut dari belakang, bijunudihi, dengan tentera-tentera dia. Faghashiyahum minal yammi ma ghashiyahum, Allah, tapi akhirnya Allah Ta'ala tenggelamkan, sebagaimana yang kita tahu, dia kata minal yammi, daripada air laut tu, ma ghashiyahum. Jadi itu tak ceritalah di sini dengan detail kan. Jadi tengok kan, Allah Ta'ala ceritakan dengan ringkas, mereka tu ditenggelamkan oleh air laut tu. Wa adalla Fir'aun. Jadi adalla ni sesat lah, kita kata kan, makna mereka tu disesatkan oleh Fir'aun, iaitu Fir'aun telah menjerumuskan mereka semua tu, kaum dia. Fir'aun telah menyesatkan, menjerumuskan kaum dia di dalam ni. Wa adalla Fir'aun kaum Fir'aun tu, wa ma hada, langsung tak boleh menunjukkan kepada benda yang betul. Maknanya ikut Firaun tu, padahal Firaun sesat. Jadi mereka tu disesatkan oleh Firaun. Jadi jaga-jagalah kita pada hari ni kan. Maknanya ramai kan pemimpin yang jahat, yang kafir dan sebagainya, yang mana mereka ni kadang-kadang nampak macam gah dan hebat, tapi sebenarnya menjerumuskan orang-orang yang mengikut dia tu, semua tu ke dalam neraka. Wa ma hada, konon-konon dulu kan kita baca dalam ayat Quran ni, ada Allah SWT sebutkan cerita pasal Firaun ni. Firaun kata, aku nak tunjukkan kamu jalan yang benar lah kan. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dia kata aku tak tunjukkan kamu melainkan jalan betul semua. Betul apa Firaun nak tunjuk apa? Menyesat boleh kan. Jadi Allah Ta'ala kata wa ma hada, langsung dia tak dapat memberi petunjuk. Sekarang ni habis cerita, Firaun dah mati. Walaupun dengan detailnya kita akan bacalah dalam kisah ni dalam tempat yang lain. Allah SWT sekarang ni kembali kepada kisah Bani Israel. Jadi Bani Israel ni apa cerita dia? Ya Bani Israel, Allah Ta'ala pun sebutlah kan, wahai Bani Israel, qad anjainakum, yang pertama Allah Ta'ala selamatkan kamu ni. Dengar Bani Israel, Allah Ta'ala sebut kan, dengar Bani Israel, Allah Ta'ala telah selamatkan kamu daripada mana? Daripada Firaun. Anjainakum min aduwikum, daripada musuh kamu, iaitu Firaun tu. Wa wa'adnakum, perkara yang kedua, sekarang dah selamat, dah mati dah, kamu tengok, maknanya mereka boleh tengok kan, tentera Firaun di belakang yang sedang kejar tu kan, mati dalam laut tu. Kemudian sekarang ni wa wa'adnakum janibat turil aiman, dan kemudian Allah Ta'ala buat janji dengan mereka supaya mereka ni akan bersama-sama pergi ke, mengikut Nabi Musa ni pergi ke janibat tur. Janibat tur maknanya tepi bukit Tur yang sebelah kanan. Jadi sebelah kanan sebelah kiri macam mana tu kan, itu wallahu a'lam lah. Habis sawak kan, sebab bukit kita kata sebelah kanan, kau datang sebelah sini kanan, sebelah datang kiri kan, tapi itu adalah wallahu a'lam bisawab. Banyak ulama-ulama tafsir cerita pasal benda ni kan, tapi semua tu yang kita dengar daripada Quran. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala dah janji dengan Nabi Musa, dah beritahu kepada mereka Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita, nak beri Taurat kepada kita semua, nak beri kitab, nak beri kan kepada kita semua ni. Jadi kita semua kena berjalan sekarang ni pergi sampai ke Tur. Jadi mereka pun sebagaimana janji tu, mereka pun pergilah, dibawa oleh Nabi Musa. Wa wa'adnakum janibat turil aiman, tu perkara yang kedua. Yang ketiganya, wa nazzalna alaikumul manna wassalwa, Allah Ta'ala kata, dan kami telah berikan, turunkan tu kan makna kurniakan kepada kamu semua, alaikum al-manna wassalwa, satu manna satu salwa untuk makanan mereka. Manna tu ialah satu yang dikatakan manna kata adalah, ini banyak tafsiran apa maksud manna wasalwa ni, tapi tafsiran yang popularnya di kalangan para ulama tafsir ialah manna tu ialah makanan yang manis tu, yang turun daripada pokok. Makna daripada batang-batang pokok tu keluar benda manis tu kan, dia macam kita nak kata macam madu ke macam apa, wallahu a'lam bisawab. Dan yang keduanya ialah salwa. Salwa tu burung, satu jenis burung seperti burung dalam bahasa Arab ni panggil sumani. Sumani tu ialah burung macam burung puyuh gitu kan, macam burung puyuh. Jadi tu kata-kata ulama lah kan, ulama-ulama tafsir. Ada yang kata manna dan salwa ni benda yang sama, wallahu a'lam bisawab, tapi maksudnya ialah makanan yang mana mereka dapat makan dengan mudah. Jadi tiga perkara Allah Ta'ala beri, sebutkan dalam ayat 80 ni, iaitu dalam ayat 80 ni, nombor 1, selamatkan mereka daripada Fir'aun. Dah jelas dah, Fir'aun yang menyeksa mereka selama ni dah habis dah, mati dah, mereka tengok. Yang keduanya kan, mereka tengok sendiri kan, bahawa
kemudian janjikan, Allah Ta'ala janji nak beri kepada mereka, nak berjumpa dengan mereka ni kan, maknanya kan nak berikan kepada mereka di mana, di Janibat Tur, di tepi bukit Tur. Yang ketiganya, Allah Ta'ala dah berikan kepada mereka. Tu nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Bani Israel kan. Banyak lagi yang lain, tapi Allah Ta'ala sebut yang di sini kan. Ayat 81, kulu min thayyibat, Allah Ta'ala pun katakan, makanlah daripada yang baik itu kan. Ma razaqnakum, apa yang kami telah rezekikan kepada kamu, iaitu manna dan salwa tadi. Tapi kita baca dalam surah Al-Baqarah, mereka ni macam-macam minta pula kan. Nak ni lah, nak kacang lah, nak bawang lah, macam-macam kan. Yang ni mudah kan Allah Ta'ala beri kepada mereka. Tapi mereka ni banyak, kita kata banyak songel lah dalam bahasa kita. Jadi Allah Ta'ala kata, makan tu ma razaqnakum wala tatrau fihi, jangan kamu ni kan melampau sini, wala tatrau sini kata ulama ialah, maksudnya ialah janganlah kamu ni kufur nikmat ni. Jangan kufur, tatrau ni kufur nikmat dengan apa yang diberikan tu. Allah Ta'ala dah beri macam-macam, tiba-tiba sebab apa? Kalau kamu ni kufur nikmat, Allah Ta'ala kata fayahillu alaikum ghadabi. Fayahillu artinya akan turunkan ke atas kamu ni ghadabi, kemurkaanku. Allah Ta'ala marah. Allah Ta'ala akan marah kamu kalau kamu ni tak syukur dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu ni. Dah banyak nikmat dia kan. Jadi fayahillu alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi, Allah Ta'ala kata siapa yang mana Allah Ta'ala murka pada dia, Allah Ta'ala turun kemurkaan pada dia, faqad hawa, nescaya dia tu sebenarnya dia dah hawa. Hawa tu macam kita lah kan, dalam bahasa Melayu kita ada hawa nafsu. Hawa tu makna apa? Hawa tu maknanya ialah menjunan jatuh daripada tempat tinggi kepada tempat bawah. Itu makna hawa asalnya. Sebab tu lah bila kita kata hawa nafsu tu, orang yang ikut hawa nafsu, ikut hawa iaitu satu benda yang turun ke bawah, bukan naik ke atas. Bila turun ke bawah ni isyaratnya lah benda tu teruk lah, benda tu tak bagus. Jadi Allah SWT namakan kita ni kan, dalam manusia ni ada satu benda nama dia hawa kan. Jadi siapa yang ikut hawa, maknanya automatically dia tak mengikut al-wahyu. Sebab dalam Quran dia bertentangan di antara dua. Satu wahyu menuju ke atas, yang ke bawahnya al-hawa, turun ke bawah kan, hawa. Jadi nak ikut apa? Nak ikut hawa ke nak ikut ni? Hawa ni, tapi hawa ni dia boleh jadi macam-macam. Dia bukan nafsu kalau manusia lah, kalau dalam penafsiran kita lah kan, maknanya perasaan saja. Tak, dia bukan perasaan, pemikiran pun boleh jadi hawa juga. Anything, apa saja yang datangnya daripada manusia yang bertentangan dengan wahyu, maka dia adalah al-hawa. Dalam Quran banyak tentang al-hawa ni. Jadi Allah SWT kata faqad hawa. Perkataan hawa ni asalnya sini, ini makna dia, iaitu di siapa yang Allah Ta'ala murka pada dia, sebenarnya dia telah menjunang jatuh ke bawah. Ayat 81. Seterusnya kita akan tengok ayat yang ke 82. Ayat 82. Allah SWT kata, wa inni laghaffarun, sesungguhnya aku ghaffar. Ghaffar di sini maksudnya sangat-sangat banyak keampunan. Sangat-sangat banyak keampunan, maknanya aku ni tak kisah banyak mana pun aku akan ampunkan. Itu ghaffar. Dalam Quran kita jumpa 3 perkataan yang biasa kan. Yang pertama ghafir, ghafiruz zunub. Ghafir tu maksudnya ialah Allah Ta'ala ni segera mengampunkan. Ghafir. Allah Ta'ala kadang-kadang juga menggunakan perkataan ghafur. Satu ghafir maknanya segera mengampunkan. Kalau ghafur tu maksudnya berterusan mengampunkan. Tapi kalau ghaffar maksudnya ialah yang banyak mengampunkan, tak kisah banyak-banyak mana pun, ghaffar. Jadi tiga-tiga tu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiga-tiga tu disebutkan oleh Al-Quran, menceritakan bahawa Allah Ta'ala ni bersifat ghafir, Allah Ta'ala ni adalah ghafur, Allah Ta'ala bersifat dengan ghaffar. Tiga-tiga tu jadi Allah Ta'ala sebut sini, Allah Ta'ala wa inni la ghaffar, Allah Ta'ala kata aku ni sangat-sangat banyak mengampunkan, tak kira lah banyak mana pun, liman tabat, tapi untuk siapa? Untuk siapa yang bertaubat. Maksud bertaubat tu apa? Maksud bertaubat dia meninggalkan syirik, maknanya kemungkinan lah manusia ada orang syirik. Orang syirik, asal dia syirik kan. Kemudian dia bertaubat, maksud dia tinggalkan syirik tu nombor satu. Kemudian yang keduanya wa amana, dan beriman. Nombor dua dia beriman dan kemudian maknanya dia tinggalkan syirik, kemudian dia beriman. Tapi syarat yang nombor 3 lagi, wa amila solihan, dan dia beramal dengan amalan soleh. Maknanya 3 perkara lah. Kalau dia syirik, yang pertama sekali kena tinggalkan syirik. Jangan tinggalkan syirik kemudian beriman, tak tinggal syirik kemudian beriman, mana boleh. Dia mesti tinggalkan syirik, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal soleh. 3 situ Allah Ta'ala sebut wa amila solihan thumma ihtada. Yang keempat ialah dia ihtada. Ulama, majoriti ulama tafsir mengatakan maksudnya ialah dia berterusan dalam amalan soleh itu. Dia bukan buat amalan soleh lepas tu dia stop, tak. Ihtada maksudnya istiqamah dalam bahasa Melayu kan. Istiqamah dalam keadaan dia tu
berterusan untuk beramal soleh kan. Jadi Allah SWT sebutkan itulah orang yang Allah SWT akan ghaffar. Jadi tengok kan ada empat perkara ingat empat perkara tu yang Allah Taala sebut di situ kan. Kemudian habis cerita tu, sekarang kita pergi kepada ayat 83 kan. Sekarang Allah Taala bertanya kepada Nabi Musa. Apa soalan Allah Taala tanya kepada Nabi Musa? Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Wa ma a'jalaka. Sekarang ni cerita dia ialah kan, oleh kerana ramai mereka ni ramai kan, dikatakan 70,000 yang saya sebut tadi kan, setengah ulama katalah, ulama tafsir kata 70,000. Jadi Nabi Musa ni berjalan di depan, dia tak berjalan di belakang, dia berjalan di depan. Selepas dia selesai Firaun semua, dia berjalan di depan sebab nak bawa ke jalan di Batur ni, ke Bukit Tur ni. Jadi berjalan ke depan. Oleh kerana mereka ni ramai kan, jadi mereka ni perlahan. Jadi Nabi Musa ni cepat, dia meninggalkan kaum dia tu. Dia berjalan ke depan, jadi tinggal kaum dia tu, dia pergi dulu. Dia pergi dulu. Jadi sebab tu Allah Ta'ala tanya sini kan, apa hal ni kamu ma'ajalaka, apa yang menyebabkan kamu ni tinggalkan kaum kamu, ma'ajalaka an qaumika, menyebabkan kamu ni cepat dan tinggalkan kaum kamu, wahai Musa. Allah Ta'ala tanya. Maknanya bila dah sampai ke sana, jadi dia pun beritahulah, Allah Ta'ala tanya dia apa. Allah Ta'ala bukan tak tahu kan, tapi maknanya sini Allah Ta'ala tanya apa yang menyebabkan kamu ni cepat sangat kamu tinggalkan kaum kamu ni, sedangkan sepatutnya janji ialah kaum kamu ni datang sekali ke sini, gitu. Jadi apa kata Nabi Musa pada masa ni? Dia kata qala hum ulai ala asari. Kata ni, kata Nabi Musa qala hum ulai ala asari. Ula di sini ulai, ini ulai ala gitu bacaan dia. Jadi kadang-kadang ejaan dia tu kacang confuse kan, bukan bukan ulai ala gitu. Ulai ala tu kata Nabi Musa, mereka ni dekat dengan aku, tak jauh ya Allah. Jadi Nabi ceritakan ala asari, ada di belakang, tak jauh, ada di belakang aku. Dia kata aku datang dulu ni, di belakang aku mereka ada. Mereka kata qala hum ulai ala asari wa ajiltu ilaika. Kemudian Nabi Musa berkata, aku ni nak ke depan. Dia kata ke depan aku nak bersegera kepada engkau ni ya Allah, Rabbi litarda, supaya kau suka. Jadi Allah Ta'ala tanya. Jadi maknanya kat sini lah, adakah kita kata ini adalah teguran Allah, teguran Allah kepada Nabi. Jadi kita ni tak boleh pandai-pandai kita nak kata Nabi ni salah, tak salah kan, tapi ini adalah teguran Allah. Maknanya kalau berjalan kenalah bersama-sama kan, kena jaga kaum-kamu dan sebagainya. Walaupun kamu ni nak litarda, nak mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan tinggal kaum-kamu gitu. Kemudian habis itu apa yang berlaku kan, dia pun Nabi Musa pun berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian selama 40 hari kan, selama 40 hari. Jadi asalnya 30, kemudian ditambah lagi jadi 40 hari. Jadi duduk situ. Selepas daripada itu Allah Ta'ala pun kurniakan kepada Nabi Musa ni kitab Taurat. Jadi kitab Taurat kita tahu kan, dia tak macam Al-Quran. Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala nazzala, itu sikit-sikit kan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Taurat ni anzala tu sekaligus. Mana Nabi Musa pun dapat, dan benda itu dah tertulis siap. Dia bukan macam Quran ni sikit-sikit tak tertulis, ni tulis siap. Jadi Nabi Musa pun bawa balik atas alwah ni, iaitu di atas papan dia kata kan, yang tertulis papan batu macam mana wallahu alam, kita tak tahu kan, wallahu alam dipanggil alwah. Jadi dia bawa balik. Pada masa di sana tu, ketika bertapa, itu di atas tur ni. Jadi apa kata Allah SWT berkata kepada Nabi Musa, dia kata ni ringkas cerita, maknanya kan banyak detail lagi, banyak lagi kan, 40 macam mana, kenapa, itu banyak lagi cerita di tempat lain. Tapi dalam ayat ni Allah SWT sebut, dia kata qala, kata Allah SWT, fa inna qad fatanna, ayat 85 ayat 85. Qala, Allah SWT kata qala fa inna qad fatanna, kami telah uji. Fatanna tu maksud uji. Dan sebab Nabi Musa dah tinggalkan kaum dia tu, kaum dia ada di bawah sana. Kemudian dia kata qala inna, Allah Taala kata fa inna qad fatanna, kami telah uji kaumaka, kaum kamu ni wahai Musa, min ba'dika, selepas daripada kamu tinggalkan dia, kamu tinggalkan mereka semua. Kamu dah tinggalkan mereka, jadi Allah Taala beritahu kepada Nabi Musa, kami dah uji mereka tu, wa adallahum as-samiri, dia telah disesatkan, mereka semua telah disesatkan oleh Samiri. Samiri mana cerita pula, Samiri ni adalah seorang, dikatakan ialah dia ni, ada setengah riwayat kata dia ni bernama Musa, nama dia Musa As-Samiri. Dia masa kecil, dia dilahirkan, dia ada setengah kata dia ni daripada Bani Israel, dan kemudian masa dia lahir tu sepatutnya dia dibunuh, tapi mak dia takut, jadi mak dia letakkan di atas satu gua.
Jadi kemudian tu mak dia hantar makanan kepada Samiri ni. Ni cerita dalam riwayat kan, tak ada dalam Quran. Jadi akhirnya Samiri ni dia membesar, lama-lama mak dia tu tak sanggup hantar makanan, jadi akhirnya kepada baby Samiri ni, lalu malaikat Jibril menghantar makanan untuk dia sehingga dia besar. Nampak kan cerita dia kan. Wallahu a'lam bisawab, tu salah satu cerita. Ada yang kata dia ni adalah bukan daripada Bani Israel, ada yang kata dia ni Kibti, ada yang kata dia ni bukan Kibti, bukan Bani Israel, tapi dia ni, ada yang kata dia ni munafik. Wallahu a'lam bisawab, panjanglah cerita di pasal Samiri ni. Jadi maknanya, tapi dia nampak min asari Rasul, asal kesan tapak kaki Jibril, sebab tu dia ambil, dia simpan. Dia simpan. Ni cerita dia tempat lain ada kan. Jadi Allah SWT sebut ni, mereka kaum-kaum telah diuji dengan Samiri, disesatkan oleh Samiri. Macam mana? Jadi faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Lalu Nabi Musa pun baliklah, diceritakan. Baliklah. Jadi Nabi Musa pun balik cepat-cepat balik selepas daripada 40 hari tu, dia pun balik, bawa lah tu dia bawa Taurat dia tu. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadban, dalam keadaan marah tapi sedih. Asifa, marah dan juga sedih. Marah lah sebab apa? Sesat ni. Asifa ni makna sedih. Sedih kenapalah yang berlaku pada, maknanya seorang Nabi macam tu kan. Kita pun macam tu juga, walaupun marah tapi kita ada perasaan sedih kan? Bercampur aduk lah. Maknanya kan, sedih menyebabkan kita ni akan menolong mereka lah kan. Ghadban, marah lah, kenapa? Sesat ni. Gitu. Jadi selepas tu dia kata, qala ya qaum, lalu dia berkata, Nabi Musa pun berkata kepada, ya kaum, kepada Bani Israel, alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana, bukankah Allah Ta'ala telah janji dengan satu janji yang baik untuk kita semua, iaitu nak berikan Taurat? Dia tanya kepada kaum dia tu, afatala alaikumul ahdu, kepanjang sangat kamu rasa aku pergi ni lama sangat, contoh macam tu lah kan, aku tinggalkan kamu ni lama sangat. Am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum, ataupun kamu suka kamu ni akan dikenakan ghadab, kemurkaan daripada Allah SWT. Kamu suka? Gitulah, tanya dia kan. Fa akhlaftum, jadi lalu kamu pun mau'idi, fa akhlaftum mau'idi, lalu kamu lupakan janji aku, kamu langgar janji, sedangkan janji dengan aku nak tunggu, janji dengan aku gini. Sekarang ni tiba-tiba aku lama sangat ke pergi, sehingga kamu ni kan, sehingga buat macam ni. Tu marah tu kan, dan nada marahnya Nabi Musa kepada Bani Israel. Kemudian berkatalah mereka, apa mereka kata? Mereka kata qalu ma akhlafna maw'idak, dia kata. Mereka berkata, wahai Musa, bukan kami melanggar janji kamu, dia kata kan. Kami dah berjanji, bukan kami, ni kata Bani Israel lah, tapi Bani Israel ni macam-macam kan. Tapi dia kata bimalkina tu maksudnya ialah dengan kehendak kami, bukan kami dia kata nak langgar kami, bukan kami berniat, kata nak langgar ni janji dengan kamu ni wahai Musa. Walakinna, dia kata, humilna auzaran min zinatil qaum, dia kata tetapi kami ni, dia kata walakinna humilna ni rasa berat maknanya. Berat apa? Berat auzaron ni barangan kalau ikutnya, kalau kita auzar ni macam beban beban daripada min zinatil qaum, daripada perhiasan kaum. Perhiasan apa? Cerita dia ialah mereka ni orang Bani Israel, mereka pinjam emas perhiasan lah konon-konon daripada orang Kibti, konon-konon nak pakai, nak buat perayaan apa benda kan. Jadi mereka pinjam lah ramai-ramai, mereka pilih. Jadi malam tu lah mereka ni bawa lari, jadi mereka berlari semua keluar daripada negeri Mesir. Mereka bawa semua barang-barang tu bukan mereka punya. Jadi sebab itulah ni kami nak beri balik pun susah dah, macam mana kan, kami dah seberang laut dah, macam tu lah cerita ingat kan. Jadi tu panggil zinatil kaum, perhiasan kaum, iaitu kaum Kibti. Jadi kami berat rasa mana ni. Jadi kami ni terasa berat bila macam tu. Jadi macam mana kami nak buat? Faqazafnaha, lalu kami pun campakkan dia. Campakkan mana? Dalam api lah, dalam api yang dinyalakan. Dia katakan, jadi Samiri ni kata, kamu ni berdosa, tak boleh ni barang orang lain. Jadi campak semua. Jadi mereka pun kumpul semua barang-barang tu, emas-emas tu, lalu mereka campak. Tu satu pendapat lah. Ada satu pendapat lain katalah, iaitu Samiri ni berkata, mereka ni ada ketua-ketua tu Bani Israel itu yang pegang amanah-amanah harta-harta ni, semua kena campak, dia kata, dalam api tu. Jadi dinyalakan api, lubang, betul dia campak tu. Jadi emas semua campak ni, dia lebur dalam tu. Tu dah cerita dia ialah kata, cerita dia macam mana, panjang lagi cerita ni kan. Bila emas tu lebur, dan dia kata fakazalika al-Samiri, macam itulah juga dia kata Samiri campakkan macam mana, apa cerita Samiri cerita campakkan benda kan. Jadi
api tu kenapa api tu pula, apa cerita ni kan. Jadi insya-Allah kan tu sebab itulah insya-Allah cerita ni belum habis lagi. Cerita pasal Samiri, cerita apa ni jawapan Bani Israel kepada Nabi Musa ni, mereka kata macam bukan kami nak gini tu. Itu panjang lagi insya-Allah kan, cerita kan tak habis lagi insya-Allah, tapi akan bersambung insya-Allah di muka surat yang ke-318. Nak tahu cerita seterusnya, ya Allah, insya-Allah kan boleh baca, insya-Allah Quran boleh baca kan, tapi penjelasan daripada ulama-ulama tafsir ni insya-Allah yang sempat saya kumpulkan daripada tafsir Jalalain, daripada tafsir Tafsir Al-Wasit oleh Syekh Said Tantawi. Jadi diceritakan, penjelasan dikumpulkan daripada Qurtubi, daripada Ar-Razi, daripada ni sedikit-sedikit lah. Jadi kita sama-sama lah insya-Allah untuk menyedut sebahagian daripada apa yang diceritakan oleh ulama-ulama mengenai ayat-ayat pada setiap muka surat. InsyaAllah kali akan datang muka surat yang ke-318 insya-Allah bersama-sama, insya-Allah di sesi akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.